Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati barisan guru dan pentadbir, rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam majlis yang penuh bermakna ini. Hari ini saya ingin mengupas satu topik yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu rukun negara tonggak perpaduan negara. Saudara dan saudari yang dihormati, rukun negara bukanlah sekadar satu teks yang dibaca ketika perhimpunan sekolah. Bukan juga hanya untuk dihafal sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan negara, iaitu satu pegangan hidup, satu panduan bernegara dan satu simbol penyatuan rakyat berbilang kaum. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, setahun selepas peristiwa tragik 13 Mei 1969 yang mengancam keamanan dan perpaduan negara. Tragedi tersebut membuka mata semua pihak bahawa perpaduan bukan sesuatu yang diambil mudah. Justeru, 5 prinsip rukun negara digubal untuk memulihkan keharmonian dan membina semula kepercayaan antara kaum. 5 prinsip tersebut adalah: nombor 1, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini membawa makna yang sangat besar dalam kehidupan rakyat Malaysia dan menjadi asas kepada keharmonian yang kita alami selama ini. Hadirin sekalian, Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Kita terdiri daripada pelbagai kaum, etnik, budaya dan agama. Dalam kepelbagaian ini, kita memerlukan satu asas yang mampu menyatukan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Di sinilah peranan utama rukun negara sebagai tonggak perpaduan. Sebagai contoh, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara mengajar kita bahawa walaupun kita berbeza dari segi bahasa dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu naungan, iaitu Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan perlembagaan sebagai asas undang-undang negara. Inilah yang menyatukan kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Tanpa prinsip seperti ini, rakyat akan lebih mudah berpecah, saling curiga dan saling ketegangan. Maka dengan adanya rukun negara, kita dapat membina identiti nasional yang jelas bahawa kita semua adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan keharmonian negara. Hadirin sekalian, rukun negara bukan sahaja menyatukan kita dari segi struktur kenegaraan, malah ia juga memainkan peranan penting dalam membentuk nilai murni dan moral rakyat. Prinsip kesopanan dan kesusilaan mengajar kita untuk bersikap hormat menghormati, berbudi bahasa dan menjaga tingkah laku dalam setiap aspek kehidupan. Dalam dunia digital yang semakin bebas hari ini, ramai yang mudah menghina, menyebarkan fitnah dan melemparkan kata-kata kesat di media sosial. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kesopanan yang ditekankan dalam rukun negara. Begitu juga dengan prinsip kedaulatan undang-undang yang mengingatkan kita bahawa tiada siapa yang berada di atas undang-undang. Tidak kira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, kita semua terikat dengan peraturan yang jelas demi keadilan dan kesejahteraan. Rukun negara juga mengajar kita tentang pentingnya keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara dan ia mesti dihormati oleh semua pihak.
Tanpa menghormati perlembagaan, maka akan wujud kekacauan dan institusi negara tidak lagi dihormati. Saudara dan saudari yang dikasihi, lihatlah dunia di sekeliling kita. Banyak negara yang bergolak dan berpecah belah kerana tidak mampu menangani perbezaan kaum dan agama. Perbalahan politik, kebencian etnik dan keganasan agama yang menghancurkan negara-negara yang sesuatu ketika dahulu aman dan makmur. Malaysia tidak boleh mengulangi kesilapan yang sama. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan, misalnya, bukan hanya untuk yang beragama Islam, tetapi ia mengiktiraf kepentingan agama dalam membentuk masyarakat yang bertanggungjawab dan berakhlak. Kita diajar untuk menghormati semua agama dan kepercayaan serta tidak mencemooh kepercayaan orang lain. Selagi kita memegang kuat kepada nilai-nilai ini, selagi itulah perpaduan kita akan kekal utuh. Hadirin yang saya muliakan, rukun negara adalah warisan yang paling berharga buat negara kita. Ia adalah hasil muafakat, hasil kebijaksanaan pemimpin kita yang terdahulu ingin melihatkan Malaysia kekal aman dan bersatu padu. Namun, cabaran hari ini tidak kurang hebatnya. Ancaman media sosial, ekstremisme agama, politik kebencian dan perpecahan kaum semakin membimbangkan. Jika kita leka dan tidak berpegang pada prinsip rukun negara, segala nikmat keamanan yang kita kecapi hari ini boleh lenyap dalam sekelip mata. Kerana ingatlah, selagi mana justru itu saya ingin menyuruh kepada diri saya dan semua yang hadir. Marilah kita sama-sama menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan harian. Bukan sekadar di bibir, tetapi dalam hati, dalam tindakan dan dalam setiap keputusan yang kita ambil sebagai warga negara Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani.